Sudah menjadi kebiasaan, selesai saja maghrib, saya akan membaca Al-Quran menunggu waktu Isya. Berulang kali habiskan membaca 30 juzuk Al-Quran itu. Semakin terasa terlalu kedil diri ini sejak bertahun-tahun yang dahulu. Memang isteri saya tak akan mengganggu sekiranya saya masih membaca Al-Quran di dalam bilik, sekalipun kawan-kawan rapat yang menelefon. Disebabkan ayah saya menelefon, terpaksa jugalah isteri saya mencengah ke dalam bilik. Habis sahaja saya membaca surah Al-Haqqah sebanyak 52 ayat itu, tidak sempat saya mahu meneruskan membaca surah Al-Ma'arij sebanyak 44 ayat. Lantas saya keluar menyambut telefon dari ayah saya. Memang surah yang mempunyai ayat-ayat pendek itu saya akan habiskan 3 atau 4 surah dari selepas maghrib menjelang Isya itu. Disebabkan isteri saya memberitahu yang ayah saya menelefon, maka segeralah saya menyambut telefon itu. Tidaklah mustahil sangat perkara yang hendak diberitahunya. Cuma abang ipar saya iaitu Haji Muslim mengajak ke rumahnya kenduri disebabkan anak saudaranya akan ke Mekah. Jadi perkara kenduri ini sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat kita, sekalipun mengadakan kenduri dan tahlil semata-mata disebabkan mahu ke Mekah. Tetapi Haji Muslim mahu mengadakan kenduri doa selamat itu bukanlah disebabkan anak saudaranya yang akan ke Mekah sahaja. Dia pun sudah lama berhajat mahu mengadakan kenduri tersebut. Kakak saya iaitu Hajah Sariah pun memberitahu saya yang dia mahu adakan kenduri doa selamat dan kesyukuran. Disebabkan kenduri doa selamat itu diadakan di rumah kakak saya di Pulau Sebang, saya menyuruh anak saya sahaja yang ke sana bersama dengan isteri saya. Memang saya ni dah berjanji mahu ke Jerantut malam kenduri itu diadakan. Setelah Kadir Misai beritahu yang Lebay Bumin sudah beberapa minggu terlantar sakit. Sudah lama juga saya tidak menemui kawan baik saya iaitu Lebay Bumin itu. Itu pun semenjak dia berpindah ke Jerantut mengikut anaknya. Disebabkan dia ni selalu sakit-sakit setelah isterinya meninggal dunia, sengaja anaknya membawa dia tinggal bersama di Jerantut. Sekarang ni dah episod 127, tetapi saya tak pasti apakah kisah Tok Orang Wangah ni dia berulang balik ke macam mana. Saya risau dia macam berulang balik . Tapi tak apa, kita akan teruskan sebab kadang-kadang di tengah dia ada kelainan. Bagi kita teruskan. Bukanlah bersetuju sangat Lebay Bumin dibawa anaknya ke Jerantut, tetapi dia terpaksa menuruti kemahuan anaknya disebabkan keadaan badannya dah bertambah uzur. Kalau dia berkeras mahu menetap di rumahnya di Tanjung Karang, siapa pula yang akan menguruskan dirinya? Nak harapkan cucu ataupun anak saudara, mereka juga bukanlah sepanjang masa mahu mengambil tahu mengenai dirinya. Setelah diberitahu oleh Kadir Misai mengenai Lebay Bumin yang uzur di Jerantut itu, saya sendiri yang menetapkan masa untuk ke sana. Tetapi apabila ayah saya menelefon mengenai kakak saya yang mahu mengadakan kenduri di rumahnya di Pulau Sebang, terpaksalah saya mengambil keputusan mahu ke Jerantut juga. Marah jugalah anak saya disebabkan saya ni lebih mementingkan kawan sendiri daripada saudara mara. Tetapi perkara kenduri doa selamat tu tak sama pun dengan menziarahi orang yang sedang sakit. Kenduri doa selamat ni boleh diadakan lagi. Kalau kenduri di rumah kakak ustaz tu penting, apa salahnya malam lain saja kita ke Jerantut? Ujar Kadir Misai ketika datang menjemput saya mendapati isteri saya sudah pun bersiap-siap dengan anak saya untuk ke Pulau Sebang. Tak apalah awak, sahut isteri saya perlahan. Ustaz tu kalau dah berjanji, dia tak mahu mungkirkan janji dia. Tegas isteri saya memaklumkan. Tapi uzur Lebay Bumin ni, maklumlah uzur orang tua. Jelas Kadir Misai tersengih-sengih. Bukanlah sakit tenat sampai terlantar sangat. Katanya macam rasa bersalah kerana mendesak saya ke Jerantut sebelum itu. Ustaz ni pun bukanlah muda sangat, selalu juga uzur tu. Sengaja isteri saya mengusik sambil mengerling ke arah saya. Apabila isteri saya bersama dengan anak-anak saya ni bertolak ke Pulau Sebang, saya pula bertolak ke Jerantut bersama dengan Kadir Misai. Sengaja pula Kadir Misai ni ke Temerloh dahulu mengajak Mak Jubin ikut sama. Tetapi kebetulan pula Mak Jubin tidak ada di rumah disebabkan sudah ke Kemaman. Memang sebelum ke Temerloh tidak ada pun Kadir Misai berjanji dengan Mak Jubin. Dia sendiri tak menyangka kerana 2 hari sebelum itu dia sudah pun menemui kawannya itu. Terkejut juga Mak Jubin apabila diberitahu mengenai kawannya iaitu Lebay Bumin terlantar sakit.
Mak Jubin sendiri berpesan supaya Kadir Misai mengajaknya bersama kalau mahu ke Jerantut. Isterinya juga tidak tahu kenapa yang Mak Jubin kekemaman hingga kan tak sempat meninggalkan pesanan apa-apa. Lainlah kalau dia ke Sungai Tengi bersama dengan Lebay Mumin semasa kawannya itu masih lagi menetap di Tanjung Karang. Kadir Misai pun tahu sekiranya Mak Jubin ke Sungai Tengi memang akan menangkap buaya yang tengah galak mengganas. Tak ada siapa pun yang berani mengharung arus sungai apabila buaya terjongol kepala. Cuma Mak Jubin satu-satunya yang tidak akan berganjak. Bila-bila dia akan turun ke bawah tebing setelah diberitahu mengenai buaya menyambar mangsa. Sudah beberapa kali Lebay Bumin mengajaknya ke Sungai Tengi apabila buaya menyambar lembu yang meragut rumput di tebing sungai. Bimbang juga mereka di situ yang mahu mengharungi sungai apabila buaya mengganas sekalipun menyambar lembu tengah meragut rumput. Manalah tahu buaya berkenaan akan menyambar siapa saja yang tercegat di tebing sungai. Sebab itulah mereka ni ke Tanjung Karang mencari Lebay Bumin. Mereka ni mendesak orang tua tu supaya membantu biar buaya berkenaan jauh daripada Sungai Tengi. Tentu Lebay Bumin boleh menghalau binatang berkenaan untuk masuk ke sungai berenam supaya tidak mengganggu penduduk-penduduk di situ. Tetapi Lebay Bumin tak sama dengan pawang bahar. Sejak bertahun-tahun memang mereka di situ mengharapkan pawang bahar turun ke tengah arus apabila buaya menyambar mangsa. Mereka melihat sendiri pawang bahar membangkar kemenyan di tebing sungai lantas mengepal 3 genggam tanah di tangannya. Setelah kepalan tanah di tangannya diasapkan dengan kemenyan, pawang bahar akan melontarkan kepalan tanah itu ke tengah arus. Kadangkala kepalan pertama yang dilontarkan itu sudah pun disambar oleh buaya di permukaan air. Sekiranya buaya yang diperangkapnya berdegil sampai habis semua 3 kepalan tanah yang dilontar ke tengah arus, tak ada seekor pun buaya yang akan melompat menyambarnya. Maka terpaksalah pula pawang bahar menggunakan cara yang lain biar buaya berkenaan menyerah diri di hadapannya. Cuba-cubalah kalau buaya tersebut berdegil setelah dia melemparkan 3 kepalan tanah yang sudah dijampi dan diasapkan dengan kemenyan itu. Cubalah kalau berani. Kalau pawang bahar sudah cancangkan bulu runcing di atas tebing yang bersilang 2, kemudian dilangkah 3 kali, nescaya buaya yang degil itu tak akan lepas ke mana-mana. Bila-bila masa saja buaya di dasar sungai akan merangkak naik ke tebing, laksana kura-kura yang tidak bermaya. Tidak bertangguh, buaya berkenaan akan menyusupkan kepala ke bawah buluh tercancang bersilang 2 di tebing sungai itu. Dan ketika ini, pawang bahar akan memukul kepala buaya dengan kain hitam sepanjang 3 hasta berulang-ulang kali. Memang buaya berkenaan tidak akan melawan, sebaik saja kepalanya dipukul berulang kali dengan kain hitam yang sepanjang 3 hasta itu. Selepas dipukul kepalanya oleh pawang bahar, nescaya buaya tersebut akan menghempaskan diri ke tebing sungai. Tak lama selepas itu, buaya itu akan bergolek-golek menghempaskan diri dan terkejang mati dengan darah yang menyembur dari mulutnya. Cubalah buaya ganas itu berkeras di hadapan pawang bahar. Kalau diumpan dengan kepalan tanah pun, buaya di dasar sungai tidak dapat lari ke mana. Baik, macam biasalah untuk makluman kisah atau awangan ni dia ada berbelit-belit juga. Mana yang saya sempat cover, saya akan cover perbetulkan. Dan kalau terlaju sikit, saya minta maaf sebab kisah atau awang ni terlalu panjang. Kalau saya baca terlalu slow, dia akan boleh pergi sampai sejam tu. Baik, kita teruskan. Sebaik saja buaya itu menyambar kepalan tanah yang dilontarkan ke permukaan hanya dalam masa beberapa minit sahaja, buaya itu akan merangkak naik ke tebing. Apabila naik sahaja ke tebing, nescaya buaya tersebut akan mengelepar laksana ikan yang mabuk tuba. Beberapa kali buaya berkenaan akan menggolekkan badannya menghempaskan diri dan dalam masa beberapa minit sahaja akan terkejang dengan darah yang membuak di muncungnya. Mereka memang mengakui kebolehan pawang bahar ni kalau berhadapan dengan buaya ganas di mana-mana pun. Tetapi semenjak pawang bahar meninggal dunia, siapalah lagi yang boleh diharap kalau bukan Lebay Bumin. Cuma mereka ni tak menyedari yang Lebay Bumin ni tak sama pun dengan pawang bahar. Disebabkan orang-orang kampung mendesak, terpaksa jugalah Lebay Bumin ni gagahi memenuhi kemahuan mereka. Sebab itulah Lebay Bumin ni menjemput Mak Jubin di Temerloh. Dia percaya yang kawannya itu sanggup membantu disebabkan lama mereka ni berkawan dengan pawang bahar. Cuma Lebay Bumin ni tak cekaplah seperti Mak Jubin kalau diminta ke tengah arus sungai untuk menjinakkan buaya yang mengganas. Lainlah kalau mangsa terkena santau sampai berbuih-buih muntah darah. Memang Lebay Bumin satu-satunya yang tidak mengelak jika dijemput hatta tengah malam sekalipun.
Ketutlah pintu rumahnya. Nescaya bila-bila pun lebah bumin akan bangun dengan terkuat-kuat menahan rasa mengantuk. Dia akan mencapai bajunya yang terserangkut di paku dinding, lantas disandang ke bahu. Dengan tidak bercakap sepatah pun, dia akan terus saja berjalan menuju ke rumah mangsa. Sudah menjadi pantang larang lebah bumin yang dia ni takkan bercakap sepatah pun apabila dijemput mengubati mangsa yang terkena santau. Setelah dia mendoakan mangsa itu, barulah dia mahu bercakap sepatah dua. Lebah bumin tak peduli. Tengah malam pun dia akan meminta keluarga mangsa untuk ambilkan juga kelapa muda. Kalau terpaksa memanjat pun, kena jugalah panjat sampai santak pelepah. Lebah bumin tidak mahu buah kelapa tersebut jatuh terempas ke tanah sekiranya mahu dibuat ubat. Maka terpaksalah siapa pun memanjat dengan berhati-hati supaya buah kelapa muda yang diperlukan oleh lebah bumin itu tak jatuh terempas ke tanah. Dia sendiri akan memangkas bahagian kepala buah sampai ke nampak tempurung. Setelah ditebuk tempurung berkenaan, barulah lebah bumin merenung tepat ke pusar air kelapa itu. Kadang-kadang mereka ni nampak asap yang keluar berkepul dari lubang yang ditebuk sebelum sempat lebah bumin membacakan doa. Ketika ini lebah bumin akan membacakan berulang kali sampai 7 kali. Di sini ada doanya tetapi saya akan skip ya. Baik, kita akan teruskan. Apabila air kelapa yang didoakan itu diberi minum kepada mangsa, sekaligus pula mangsa berkenaan akan muntah hingga melambak ditadah ke dalam dulang. Mereka akan melihat sendiri muntah itu bercampur darah dan berbau-bau serta dengan serbuk kaca halus dan serpihan ulat bulu dan miang rebung. Setelah menghela nafas dengan keadaan yang dilihatnya itu, barulah lebah bumin mahu dilayan bercakap. Tak ada lagi pantang larang setelah dia mendoakan mangsa yang mengadu terkena santau. Tetapi selagi belum dia mendoakan, memang lebah bumin takkan bercakap sepatah pun semasa berjalan ke rumah mangsa. Tahu sangatlah orang-orang kampung dengan pantang larang lebah bumin itu. Sebab itulah mereka juga akan sama-sama berpegangan tangan. Akan sama-sama berpegang dengan pantang larang tersebut apabila menjemput lebah bumin. Tetapi mereka tak tahu pun pasal lebah bumin tak akan sanggup untuk menjinakkan buaya mengganas di tengah arus sekalipun lama dia berkawan baik dengan pawang bahar. Sampaikan dia tahu sangat tabiat pawang bahar yang sayangkan basikalnya macam mendidik anak-anak. Setiap hari dia akan basuh basikal kesayangannya asal sahaja balik dari kedai meranduk lumpur di permatang sawah. Kadang-kadang diusik juga oleh lebah bumin disebabkan pawang bahar akan membawa basikalnya naik ke serambi setiap malam. Dia tak rela membiarkan basikalnya tersadai di bawah rumah. Tetapi pawang bahar tak peduli sekalipun lebah bumin mengusiknya seolah-olah sama basikal tersebut dengan isterinya sendiri. Sekalipun dijaga cermat, basikal itu tetap hilang juga dari tengah serambi. Dia sendiri tak tahu siapa yang mencurinya, sampaikan pawang bahar pun terpedaya. Tak lama selepas basikalnya hilang, tiba-tiba sahaja dia diserang sesak nafas hingga meninggal dunia. Macam tak percaya lebah bumin apabila diberitahu mengenai kawannya iaitu pawang bahar. Masakan pawang bahar bersedih pasal basikalnya hilang hingga menanggung sesak nafas. Siapa pun tak tahu ke mana hilangnya basikal kesayangan pawang bahar itu. Memang mereka percaya yang pawang bahar dapat mengagak kehilangan basikalnya itu adalah petua menandakan yang saatnya semakin hampir. Tentu pawang besar sepertinya tahu mengenai petua dan pelangkah mengenai dirinya. Kalau buaya ganas di tengah arus pun boleh dijinakkannya, masakan dia tak tahu apa-apa mengenai petua dan pelangkah. Mak Jubin pun tak kurang dari pawang bahar tu, Ustaz, bisik Kadimisai apabila meninggalkan bandar Temerloh. Saya mengangguk perlahan. Perkara kebolehan pawang ataupun Mak Jubin bukanlah penting sangat kerana mereka berdua juga memohon pertolongan daripada Allah. Memang seringkali saya mengingatkan Kadir Misai mengenai makna. Sini ada doa ni tetapi di sini ada maknanya. Saya akan translate. Sesungguhnya kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Keluh Kadimisai menghela nafas pendek. Dia sedar tidak sepatutnya dia membandingkan kebolehan arwah pawang bahar dengan Mak Jubin. Kalau dia tak ceritakan kepada saya pun, memang sudah beberapa kali saya diberitahu oleh lebah bumin mengenai dua orang rakannya itu. Kadang-kadangnya menitik air mata lebah bumin apabila kenangkan arwah pawang bahar yang sanggup bercekang mata di tebing sungai apabila diberitahu ada buaya galak yang mengganas. Pawang bahar ni tak terniat langsung mahu tunjukkan kemampuannya untuk tundukkan buaya ganas sampai merangkak ke celakangkangnya menyerah diri.
Dia sekadar mahu selamatkan penduduk-penduduk yang merasa terancam setiap kali buaya ganas menjonggolkan kepala di permukaan arus sungai. Sama jugalah dengan Mak Jubin yang sanggup menyelam ke dasar sungai kalau penduduk-penduduk gempar tatkala mangsa disambar buaya. Puas menyeru di tebing sungai, tak seekor pun buaya ganas terjongol kepala di tengah arus. Lantas, Mak Jubin akan menggenggam pasir. Apabila dia kisarkan tapak tangannya, Mak Jubin akan turun ke air dengan tidak bercakap sepatah pun. Sekaligus pula dia akan menyelam hingga tidak timbul lagi. Dan ketika ini mereka yang berdiri di tebing sungai akan melihat buih membuat tempat Mak Jubin menyelam itu. Tak lama selepas itu, mereka akan nampak seekor buaya putih akan menghambur 3 kali ke permukaan sungai. Setelah buaya putih itu tenggelam ke dasar sungai, lama mereka menunggu di tebing sungai, nescaya akan terjonggol seekor demi seekor buaya yang merangkak ke tebing sungai. Tatkala ini lebah bumin akan berdiri di situ memegang kain hitam panjang 3 hasta. Sebaik saja buaya merangkak naik ke tebing, lebah bumin akan memukul buaya berkenaan dengan kain hitam panjang 3 hasta itu. Sekiranya buaya berkenaan tidak menyambar mangsa, lantas sahaja dia akan terjun semula turun ke dasar sungai. Hingga kan buaya yang bersalah menyambar mangsa merangkak naik ke tebing. Nescaya dia tidak akan berganjak apabila kepala dipukul oleh lebah bumin dengan kain hitam panjang 3 hasta. Selepas buaya berkenaan menyerah kalah, lebah bumin akan menyeru Mak Jubin untuk naik semula ke tebing. Sebaik sahaja lebah bumin menyeru namanya 3 kali, mereka yang berdiri di tebing sungai akan melihat buaya putih menghambur ke permukaan air 3 kali berturut-turut. Tidak lama selepas itu, Mak Jubin akan tercungak-cungak naik ke tebing. Dia akan memberi arahan sama ada buaya berkenaan perlu dibunuh ataupun tidak. Memang Mak Jubin tidak akan membunuh buaya yang sudah tidak berganjak di tebing. Dia akan meminta orang-orang kampung sendiri yang menembaknya. Setelah buaya itu mati akibat kepalanya ditembak, Mak Jubin sendiri akan tanam bangkai binatang berkenaan lengkap dikapan dengan kain putih. Mereka melihat Mak Jubin mengesap pelupuk matanya apabila bangkai buaya itu terbungkam ditembak kepala sampai terkejang di situ. Saya ni tak sanggup nak buat macam Mak Jubin tu. Kadir Misai menambah apabila menyedari saya tunduk dan tidak bercakap apa-apa. Saya tidak menyahut. Tidak tahulah saya kenapa yang Mak Jubin mesti mengkafankan bangkai buaya tersebut. Terpaksa pula lah banyak membeli kain putih semata-mata mahu kafankan bangkai binatang berkenaan. Memang saya tak pernah tanyakan kepadanya mengenai petua tersebut sampaikan dia sanggup bersusah payah tanamkan bangkai buaya berkenaan dengan dikafankan. Disebabkan kami meninggalkan Termeluh belum masuk waktu maghrib, terpaksalah saya mengajak Kadir Misai berhenti dalam perjalanan apabila ternampak masjid. Memang banyak masjid yang ditemui kalau sepanjang perjalanan menuju ke Kuantan. Tetapi melalui jalan ke Jerantut, sengaja Kadir Misai membawa saya ikut jalan kampung yang belum pernah saya tempuh lagi. Kadir Misai memang tahu sangatlah di mana sahaja ceruk kalau di Pahang. Bukan setakat di Jerantut saja. Kalau turun sampai menuju ke Endau pun, Kadir Misai ini tahu jalannya. Apalagi kalau ke Pelangai atau Mancis ikut jalan Karak. Bila-bila Kadir Misai boleh tunjukkan jalan pintas. Selepas melalui jalan belukar yang dipenuhi pokok-pokok durian di kiri kanan jalan, kami menemui beberapa buah rumah sahaja. Tidak jauh dari beberapa buah rumah itu, nampak surau kecil di tepi jalan dengan beberapa orang jemaah yang sedang solat. Lantas Kadir Misai mengajak saya turun di surau berkenaan untuk solat bersama berjemaah di situ. Sempat jugalah kami ikut sama berjemaah di surau berkenaan. Habis sahaja mereka berdoa, beberapa orang jemaah turun meninggalkan surau. Hanyalah si Siap Budin sahaja yang menunggu saya dan Kadir Misai untuk menghabiskan solat sunat. Abang tunggu kami ke? Segera Kadir Misai mendekati lelaki itu setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai Siap Budin. Memang serba salah jugalah kami sekiranya dia terpaksa menunggu kami disebabkan mahu cepat balik ke rumah selepas habis solat berjemaah maghrib. Kenapa pula lah mereka ni tidak menunggu hingga isyak masuk? Tidak, saya menunggu isyak, beritahu Siap Budin menyandarkan belakang ke dinding. Kenapa yang jemaah lain tak tunggu sama masuk isyak? Kadir Misai yang memang ramah itu terus bertanya. Orang-orang muda sekarang bukannya tahu nak makmurkan surau atau masjid. Gerutu Siap Budin menyimpan perasaannya. Tersengih-sengih Kadir Misai. Bukan Siap Budin sahaja yang mengeluh kalau nak kenangkan suraunya yang sering kali lengang menunggu jemaah.
Banyak juga tempat berlaku kejadian macam tu. Tetapi apalah yang boleh dibuat oleh orang-orang seperti Syihabuddin selain daripada mengeluh kesal sahaja. Dalam masa Syihabuddin masih berbual-bual dengan Kadir Misai, saya merasa hati berdebar-debar tidak semena-mena. Lantas saya memberikan isyarat kepada Kadir Misai mahu berbaring sebentar di penjuru surau. Sambil mengurut dada, saya bacakan Ayatul Kursi untuk meredakan debaran yang semakin kuat. "Kalau Ustaz penat, tidurlah dulu," ujar Syihabuddin mengusap-ngusap janggutnya. Saya sekadar memberi isyarat dengan mengangkat tangan sahaja, kemudian merebahkan badan dengan kepala mengalaskan lengan sahaja sambil mengiring ke dinding. Dalam masa saya bacakan Al-Fatihah sebanyak 100 kali, memang terasa terlelap sebentar. Terbayang pula kepala saya rumah kakak saya di Pulau Sebang tengah bertahlil tatkala itu. Nampak sangatlah bayangan ayah saya yang terlengok-lengok bersama dengan orang ramai di tengah rumah. Dan ketika inilah, jibah anak saudara abang ipar saya terjerit di dapur ketakutan tidak bersebab. Tidak bertangguh pula kakak saya menggamit suaminya Haji Mosli supaya pulihkan jibah. Tentulah mereka ni cemas sekiranya jibah tidak dipulihkan disebabkan dia akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan fardu haji bersama dengan suaminya. Kalau keadaan masih lemah, bimbangkan juga mahu lepaskan dia pergi ke Mekah. Selesai sahaja orang bertahlil dan doa selamat, terpaksa pula mereka menjengah jibah yang terjerit-jerit ketakutan. Suaminya lasah, semakin gelabah apabila jibah tidak boleh menatap mukanya. Asal sahaja lasah berdiri di sampingnya, dia akan menuduh suaminya itu adalah buaya ganas yang mengangakan mulut di tengah arus sungai. "Sabarlah Lasah, oh Lasah." Segera ayah saya menepuk-nepuk bahu Lasah, memujuknya supaya bertenang. "Cubalah Pak Haji tengok-tengok kan," bisik Lasah resah dengan keadaan isterinya dalam saat persiapan yang telah dibuat untuk ke Mekah. "Orang sini tak ada ke yang boleh tengok kan?" ujar ayah saya sambil memandang orang ramai. Dia sendiri bimbang mahu tunjukkan pandai di tempat orang sekalipun di situ kampung halaman menantunya sendiri. Manalah tahu tak sama pula adat resam orang-orang di situ dengan di kampung halamannya. Setidak-tidaknya dia perlu juga berbudi bahasa terlebih dahulu sebelum doakan jibah. Manalah tahu orang-orang di situ akan menuduhnya sengaja mahu tunjuk pandai. "Tak apalah Pak Haji, cuba tengokkan aja," Hajar Demah emak jibah lantas saja mendesak. Dia juga tak sabar lagi dengan keadaan jibah yang terjerit-jerit takutkan Lasah yang dituduhnya buaya ganas yang tengah mengangakan mulut. "Buaya betul ke yang kau nampak ni ataupun buaya darat jibah?" Haji Mosli bagaikan menyindir lantas menampar-nampar bahu anak saudaranya itu. "Mana ada buaya darat?" bentak jibah menjegilkan mata merenung tepat Haji Mosli. "Tak nampak ke kulitnya menggerutu tu, taringnya macam mata gergaji?" Marah benar dia apabila diperolok-olokkan oleh bapa saudaranya itu. Segera ayah saya menyuruh Lasah menjauhkan diri daripada jibah. Sebaik saja Lasah berundur, lantas saja jibah mengempaskan badan dengan tangannya merangkak laksana buaya yang naik ke tebing sungai. Kau rupanya yang jadi buaya, bukannya Lasah," ejek ayah saya tersengih-sengih melihat jibah yang merangkak-rangkak di tengah rumah. Tiba-tiba saja jibah mengangkat kepala. Dia menganggarkan mulut seperti buaya yang terjonggol kepala di tengah arus sungai. Hairan juga ayah saya dengan keadaan jibah dengan tidak semena-mena menjadi demikian. Kalau mahu dikatakan badi buaya, rumah mereka ni bukannya di tepi sungai. Lagipun di Pulau Sebang tak pernah pun mereka terjengah buaya yang menjonggol kepala di tengah arus sungai. Puaslah saya ni meramas-ramas tangan untuk pastikan sama ada tengah bermimpi ataupun bukan. Apakala terbayang kejadian tersebut berlaku di rumah kakak saya. Memang saya dapat mengagak. Tatkala itu doa selamat dan bertahlil tengah rancak mereka lakukan sebaik saja selesai solat maghrib. Haji Mosli akan mengajak jiran-jiran solat solat berjemaah di rumahnya kalau dia menjemput kenduri doa selamat dan bertahlil. Saya percaya saat tersebut memang mereka tengah bertahlil lagi. Tetapi bayangan itu semakin jelas memancar di hadapan saya. Apalagi ayah saya menuding jari bagaikan melambai-lambai ke arah saya dengan membacakan Al-Fatihah 17 kali, Surah Al-Ikhlas 17 kali dan diikuti dengan Ayatul Kursi juga 17 kali. Gema suara ayah saya membacakan ayat-ayat tersebut terasa bergegar dalam dada saya.
Gegaran itu semakin kencang hinggakan tangan saya ikut gemetar apabila dilekapkan ke situ sambil diusap-usap kuat. Sekaligus pula air mata saya bercucuran apabila suara ayah saya sayup-sayup terdengar di cuping telinga. Dan ketika ini terasa kabus menyelubungi seluruh tubuh saya hinggakan seolah-olah tenggelam di dalamnya. Apabila saya kuatkan tangan mahu melepaskan diri daripada kabus tersebut, Jibah masih lagi tertiarap di tengah rumah dengan tangan yang terkuat-kuat bagaikan merangkak seperti buaya. "Kenapalah Angah tak mahu datang?" Suara ayah saya bagaikan menyindir sebaik saja terjengah muka. "Kenduri sanak saudara, patutnya Angah datang jengah muka," katanya kesal dengan keputusan saya yang sengaja mahu kejerantut mengikut Kadir Misai. Saya tak menyahut. Memang gema kemarahan itu menyusup jauh dalam perasaan ayah saya. Dia tidak luahkan kepada sesiapa pun. Tetapi memang dia kecewa apabila saya tidak menjengahkan muka, sekalipun anak-anak dan isteri saya datang menjengah. Apabila tubuh Jibah bertukar menjadi buaya merangkak di tengah rumah, tak siapa pun berani mendekatinya. Tidak bertangguh pula, dia menyambar lasah yang cuba menghambur ke pintu. Belum sempat lasah mengelak, muncung panjang Jibah lantas mengerkahnya. Lasah terperosok ke dalam kerongkong hinggakan darah memercik di celah taring buaya laksana mata gergaji itu. Saat ini mereka yang melihat kejadian tersebut sekadar nampak Jibah ketawa terdekah-dekah seperti merasa puas hati. Lasah yang tercegat di tepi pintu hanya terpampan dengan mata terkebil-kebil memerhati isterinya merangkak-rangkak di tengah rumah. "Macam mana kita nak buat ni Pak Haji?" Hajar Demah semakin cemas dengan keadaan anaknya. Bimbang juga dia sekiranya Jibah tidak dapat menunaikan fardu haji akibat diganggu penyakit ganjil secara tiba-tiba. "Didajalkan orang ke Jibah ni kerana iri hati dia nak ke Mekah." Marah benar Hajar Demah dengan kejadian yang meresahkan dia ketika itu. Ayah saya tidak menyahut. Dia menggamit Haji Rosli supaya meletakkan tapak tangan ke ubun-ubun Jibah. Kemudian dia berpaling ke arah saya, menyuruh saya mara ke hadapan. Hairan jugalah Haji Mosli. Tatkala ayah saya bagaikan bercakap dengan saya sebelum membacakan. Di sini ada doanya tetapi saya akan skip ya. Sekaligus pula Jibah bingkas bangun berdiri terhuyung-hayang menuding ke arah saya di penjuru rumah. Dia menarik-narik rambutnya ketakutan dengan menangis sayu. "Tolonglah Ustaz, bukan salah aku ni." Rintil Jibah mahu melarikan diri dengan langkahnya yang tergetar-getar. Dia jatuh terduduk sambil tangannya terkapai-kapai mahu selamatkan diri. "Nak bagaimana kamu? Jerkah ayah saya menjuruskan tapak tangannya ke muka Jibah dengan membacakan Al-Fatihah 3 kali. Mengeliat-ngeliatlah Jibah ni menahan kesakitan seolah-olah disimbah dengan minyak panas yang mendidih. Ayah saya tak peduli pun Jibah ni merintih, namun dia terus membacakan. Di sini ada lagi doanya tetapi saya akan skip ya. Perlahan-lahan tubuh Jibah rebah ke lantai lemah tidak bermaya. Ketika ini saya melihat seorang lelaki tua memisahkan diri dari tubuh Jibah yang lemah lantas berdiri. Kepalanya memanjang, laksana buaya terjongol di tengah permukaan air. Apabila dia mahu melarikan diri, tangan saya sudah pun mencengkamnya hinggakan terasa seolah-olah kepala cicak sahaja di bawah tapak tangan saya. Suara orang tua itu menjadi gemetar apabila diserkup tapak tangan yang besar laksana bukit menghimpit kepalanya. "Besarnya tapak tangan Ustaz ni." Gerutu orang tua itu merungut-rungut hinggakan mereka yang tercungok ke situ mendengar bisikan halus daripada mulut Jibah. "Mana ada Ustaz kat sini?" bentak ayah saya menyindirnya. "Pak Haji tak nampak ke Ustaz pegang kepala saya ni?" Jibah termengah-mengah menggapai tangan bagaikan mahu melepaskan diri. Memang lelaki tua berkepala buaya itu terkial-kial di bawah tapak tangan saya. Terketar-ketar dia memberitahu mengenai keturunannya memang pawang buaya untuk selamatkan orang-orang kampung yang diganggu buaya. Asal sahaja buaya mengganas di tengah arus, memang dia ni dijemput oleh orang kampung untuk menangkap buaya berkenaan. Dia akan turun menyelam ke tengah arus sampai 2-3 jam baru timbul semula ke permukaan air. Dia akan mengheret buaya yang ditangkapnya ke tebing sungai. Setelah disembelih, dia sendiri akan melapah perut buaya berkenaan. Orang-orang kampung akan melihat dalam perut buaya itu pelbagai macam perkakas peninggalan mangsa, sama ada tongkat, gelang ataupun subang yang berlonggok di dalam perut.
Memang seisi kampung tahu mengenai pawang libin yang sanggup diajak ke mana-mana sahaja sekiranya penduduk-penduduk kampung diganggu buaya ganas. Tak pernah seekor pun buaya terlepas sekiranya pawang libin dah menyelam ke dasar sungai. Seisi kampung pun tahu yang pawang libin akan bertukar menjadi buaya berjalur putih di tengah belakangnya. Kemana sahaja buaya ganas menyusup, di merata ceruk akan diselongkarnya habis. Ketika ini, pawang libin bukan lagi manusia menyelam di dasar sungai, tetapi buaya yang berjalur putih. Kerap kali juga orang-orang kampung melihat buaya berjalur putih di tengah belakang terjonggol di permukaan sungai. Sekiranya buaya berkenaan bermain di tengah arus, mereka seisi kampung tak perlu bimbang. Tak seekor pun buaya ganas berani terjonggol kepala apabila buaya berjalur putih di tengah belakangnya itu bermain-main di permukaan air. Mereka percaya yang buaya berjalur putih itu memang jelmaan pawang libin. Setelah pawang libin meninggal dunia pun, orang-orang kampung kerap kali ternampak buaya berjalur tengah di belakang itu bermain di tengah arus sungai. Kalau kau ganggu jibah, tubuh kau ni akan dipanah petir. Bentak saya merenung lelaki tua berkepala buaya itu. Aku tak ganggu jibah lah Ustaz. Beritahu lelaki berkepala buaya itu tergetar-getar. Jibah yang terkejut pasal nampak aku. Rintihnya kesal dengan kejadian tersebut. Kenapa yang kau ke sini? Soal saya keras setelah menyedari tenaganya bertambah lemah. Aku ni nak jumpa Lasa. Dia tu cucu cicit aku. Ujarnya mencebik bibir menahan kesakitan setelah sekian lama terhimpit di bawah tapak tangan saya seakan-akan bukit yang menyerkup. Buat apa kau nak jumpa Lasa? Sengaja saya menyindirnya biar dia semakin terdesak. Lasa nak ke Mekah, jadi apa salahnya aku ziarah? Lelaki berkepala buaya itu merintih sayu. Tetapi dia tidak membantah apabila saya memberi isyarat supaya dia berundur meninggalkan jibah. Dan ketika dia meninggalkan kawasan rumah, lelaki berkepala buaya itu tersengguk-sengguk menangis sambil mengerling ke arah Lasa. Memang jibah terkejut tatkala nampak suaminya Lasa tiba-tiba bertukar bagaikan kepala buaya. Sebab itulah dia terjerit ketakutan. Dia sendiri berbisik kepada ayah saya pasal nampak saya merentap kepala buaya yang menyerkup Lasa seolah-olah topeng keras. Tetapi bukan jibah sahaja yang menuduh saya terjonggol di situ tatkala dia meracau-racau. Anak kakak saya, Ziman, juga tercengang-cengang memberitahu emaknya apabila nampak saya melintas di situ. Beberapa kali dia menegur, tetapi saya sekadar menganggukkan kepala sahaja. I say, tidur ke Ustaz? Tegur Kadir Misai apabila kereta meranduk kegelapan malam melalui jalan yang berliku-liku itu. Dia memerhatikan saya mula mengalih sandar belakang setelah lama sangat terlelap mata. Kat mana kita sekarang ni? Ujar saya lantas beristighfar beberapa kali. Jauh lagi nak sampai ke Cerantut, ujar Kadir Misai. Dia bagi tahu, selepas solat maghrib, memang saya ni berbaring sebentar. Tetapi saya terus turun ke kereta dengan tak menunggu masuk isyak. Disebabkan saya tak bercakap sepatah pun, Kadir Misai juga ikut sama turun meninggalkan Siap Budin yang bersendirian di atas surau. Ketika saya masuk ke keretanya, hairan jugalah Kadir Misai disebabkan saya membolos masuk sedangkan keretanya masih lagi terkunci. Tak lama selepas meninggalkan surau itulah, baru saya mengusap-usap muka perlahan. Lantas saja Kadir Misai menegur, sebaik saja saya mula membukakan mata tadi. Kita solat kat mana tadi Kadir? Apabila saya kenangkan berhenti di surau bersama dengan Siap Budin. Surau lepas dusun durian tu, jelas Kadir Misai kerana dia sendiri tak tahu di kampung mana kami berhenti solat. Beberapa kali saya beristighfar setelah diberitahu oleh Kadir Misai. Tetapi saya sengaja tidak memberitahu Kadir Misai. Memang surau yang ditemui itu hanyalah rumah buruk di tepi jalan. Tentu Siap Budin yang solat sama-sama itu juga sekadar bayangan sahaja hinggakan saya terkeliru. Masakan selepas melintas dusun durian terdapat kampung tatkala melalui jalan yang berliku-liku di lereng bukit. Siap Budin juga bersendirian sahaja setelah jemaah yang lain turun meninggalkan surau. Saya dapat mengagak pengalaman bertemu dengan Siap Budin sama juga dengan kejadian singgah di surau Lebai Kidam di Serting sebelum itu. Lebai Kidam yang sudah meninggal dunia lebih 15 tahun itu saya temui di suraunya semasa dalam perjalanan ke rumah Pak Hid di Bukit Kelulut. Disebabkan sewaktu melintasi surau Lebai Kidam pada waktu malam, ketika balik daripada rumah Pak Hid di sebelah paginya, saya singgah jugalah di surau Lebai Kidam itu. Memang saya sudah duga surau berkenaan tinggal usang dengan sarang labah-labah di merata ceruk. Pak Hid sendiri yang beritahu mengenai Lebai Kidam sudah meninggal dunia, sekalipun saya ceritakan pasal solat bersama dengan Lebai Kidam di situ.
Tersengguk-sengguklah Pahit menangis setelah diberitahu mengenai pertemuan dengan Lebay Kidam itu. Dia tahu Lebay Kidam sudah lebih 15 tahun meninggal dunia. Bagaimana pula boleh tercongok di tengah suraunya solat bersama dengan saya? Balik nanti kita singgah kat surau tu ya. Lantas saya menepuk bahu Kadir Misai. Ustaz ingat surau tu sama dengan surau Lebay Kidam dulu ke? Segera Kadir Misai menyahut apabila dia juga teringatkan kejadian solat di surau Lebay Kidam di Serting. Kita singgahlah aja. Apa salahnya? Beritahu saya tersengih-sengih mengerling Kadir Misai. Belum sempat Kadir Misai menyahut, tiba-tiba sahaja tayar kereta meletup. Serentak dengan itu, kereta terbabas ke tepi jalan sampai berpusing ke belakang. Mojo juga tidak terbalik akibat tayar yang pecah tidak semena-mena. Tetapi Kadir Misai tidak bimbang apa-apa. Dia boleh gantikan semula tayar pancit itu dengan tayar ganti. Sudah beberapa kali dia terkena kejadian demikian. Kalau setakat kerosakan sikit, keretanya itu memang bolehlah dia nak baiki. Ketika dia menggantikan tayar kereta yang pancit itulah, Kadir Misai terkejut kerana Syihabuddin tercegat di sisinya. Syihabuddin membantu dia menggantikan tayar kereta berkenaan. Ada rahmatnya kereta awak pancit ni, ujar Syihabuddin perlahan. Kalau awak cepat sampai ke Jerantut, entah apa pula lah malangnya, jelasnya sewaktu Syihabuddin meninggalkan kami sambil dia mengerling ke arah saya. Ketika Syihabuddin bersalaman dengan saya, terasa tangannya lembut laksana gabus, tetapi sempat jugalah dia berbisik kepada saya. Ustaz tentu lebih tahu daripada saya. Saya mengangguk perlahan sambil mengesat pelupuk mata.